Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 pengurusan projek. Okey, pada bab dahulu anda dah pelajari reka bentuk dan teknologi. Okey, penghasilan reka bentuk perlu dirancang dengan baik agar mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, ini dapat dilakukan dengan pengurusan yang baik. Okey. Anda pernah dapat tak tugasan untuk menyiapkan sesuatu projek? Okey. Apakah langkah yang kamu semua perlu lakukan? Okey. Okey, kalau pengurusan projek ni dia melibatkan proses apa? Proses 1, skop kerja, 2, kos projek, 3 adalah tempoh masa. Okey, pengurusan projek ni melibatkan 3 item inilah. Skop kerja, kos projek, tempoh masa. Okey. Okey, seterusnya okey. 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Okey, di akhir pembelajaran ni pelajar dapat mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk. Okey. Dan juga menjana idea reka bentuk. Okey, yang cikgu kata tadi, pengurusan projek ni terdiri daripada 3 benda ni lah. Kos projek, skop kerja dan juga tempoh masa. Okey. Mula-mula sekali kita tengok definisi pengurusan projek reka bentuk. Yang pertama adalah skop kerja. Skop kerja ni terdiri daripada 2, iaitu skop projek dan juga skop produk. Okey, skop produk melibatkan kualiti, ciri dan juga fungsi reka bentuk. Okey, kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk. Kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dihendaki. Okey, itu skop produk. Okey. Skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap bahan, masa, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, ni Okey, skop produk melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dihendaki. Okey, itu skop produk. Skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, kualiti dan ahli kumpulan. Ini bertujuan untuk capai objektif projek secara berkesan. Okey. Pengurus yang baik dapat mengawal sumber yang terhad dan secara cekap. Okey, apa pula tempoh masa? Okey, tempoh masa pula merupakan tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Okey. Tempoh masa ni tempoh yang kita ambil untuk selesaikan suatu projek. Okey, misalnya untuk projek, kalau cikgu bagi kamu sesuatu projek, okey, satu projek siapkan dalam bulan 2. Okey, sekarang ni berapa hari bulan? Okey. Hari ni berapa hari bulan? Okey, katalah hari ni 22 hari bulan. Okey, siapkan 22 hari bulan sampai 28 hari bulan. Okey, siapkan dalam masa 6 hari ni. Okey, itu adalah tempoh masa untuk menyempurnakan suatu projek. Okey, jika projek dapat disiapkan dalam tempoh yang telah dipersetujui, ini menggambarkan pengurusan projek itu sangat baik dan cekap kerana dapat menguruskan masa mengikut jadual masa projek tersebut. So, maksudnya kalau cikgu kata bagi tempoh, okey, seminggu ni kamu kena siapkan projek. Kalau kamu dapat siapkan projek dalam minggu ni, okey, so dapat good lah. Maksudnya projek kamu bagus, siap, bagus, baik. Tapi sekiranya kamu tak mampu, tak siap, minggu depan baru siap. So, maksudnya projek kamu tidak bagus, tidak baiklah sebab melebihi tempoh masa. Okey, tengok pula kos projek. Kos projek ialah melibatkan peruntukan keuangan untuk menjayakan projek. Okey, kos projek melibatkan peruntukan keuangan. Okey, peruntukan keuangan ni maksudnya pembayaran upah,
pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans ataupun menguruskan projek. Okey, boleh faham? Setakat ni skop kerja tu ciri, kualiti, fungsi ataupun kepimpinan. Tempoh masa yang kita peruntukkan untuk selesaikan cross project pula adalah peruntukan keuangan. Okey. Kesimpulannya, pengurusan projek reka bentuk ni bermula dengan merancang aktiviti projek, menyediakan pelan dan reka bentuk, kemudian menentukan bilangan produk yang akan dihasilkan, seterusnya pengawalan pelaksanaan serta sumber agar penghasilan produk ni dapat menepati kualiti dan masa yang ditetapkan. Kalau kata kena buat 10 lah dalam masa yang ditetapkan. Okey. Tengok ni adalah pengurusan reka bentuk. Yang pertama mesti mengawal pelaksanaan. Mengawal selia sumber yang terhad. Menentukan bilangan produk. Kalau kata kena buat 10 lah. Menyediakan pelan dan okey, start pada sini kot. Okey, memula merancang aktiviti projek. Okey, macam mana nak buat, apa bahan nak buat. Okey, menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk. Okey, macam kena lukis dululah apa produk kamu, apa projek kamu nak buat benda apa. Okey, lepas tu nak tentukan dulu bilangan nak buat berapa, nak buat 1 ke, 2 ke, 10 ke, 1000 ke, 1,000,000 ke. Lepas tu mengawal sumber yang ada. Okey, kita nak buat daripada apa? Nak buat daripada plastik ke, nak buat daripada kaca ke, nak buat daripada besi ke. Okey, lepas tu barulah mengawal pelaksanaan dia. Tengok bila dah start tu, tengok macam mana nak buat. Okey, seterusnya macam mana nak jana idea reka bentuk ni untuk selesaikan masalah. Okey. Terdapat berbagai cara untuk mengenal pasti masalah, iaitu melalui pembacaan, pengalaman orang lain, pengalaman kamu sendiri, kajian, uji kaji, rungutan pengguna ataupun pemerhatian yang mendalam terhadap sesuatu suasana. Okey, idea reka bentuk boleh dijana melalui langkah berikut. Okey, yang pertama ni meniru apa saja yang terdapat di persekitaran. Okey, contohnya idea bentuk sarang burung yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk buah yang gantung. Okey, nampak ni sarang burung. Okey. Daripada sarang burung ni kita buat buaian gantung. Sama kan? Kita tiru sebenarnya daripada alam sekitar ni. Kita tiru sarang burung ni, kita buat reka bentuk kepada buaian gantung. Hebat kan? Okey. Ataupun menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey. Contohnya, tayar ni berfungsi untuk memudahkan pergerakan kenderaan. Tapi, tayar ni boleh juga diterbalikkan fungsinya menjadi pasu bunga. Sebenarnya, tayar ni gunanya untuk bergerak lah. Tayar ni tayar kereta kan. Untuk tayar kereta bergerak kereta. Tapi, kita terbalikkan fungsi dia. Dah tayar tak guna, dah bocor, dah rosak. Kita ambil, kita tak payah buang. Kita buat sebagai pasu bunga. Okey, boleh juga menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, ataupun menukar saiz objek. Contohnya, okey, jalur gemilang boleh dikecilkan saiznya untuk dijadikan bendera yang boleh dikibarkan pada kenderaan. Okey, jalur gemilang yang besar ni, bendera kita ni, kita buat kecil untuk ditampal dalam kereta. Okey. Menterbalikkan kedudukan. Okey, kita pakai terbalik. Okey, lazimnya baju hanya dipakai bahagian luar. Okey, baju pakai luar. Okey, sekiranya diterbalik bahagian dalam, baju tu ada fungsi lain, iaitu sebagai baju hujan. Okey, kat luar ni baju jeans. Buka kat dalam jadi baju hujan. Okey, so baju tu ada dua fungsi lah. Boleh ada dua fungsi.
Okey, itu tadi langkah untuk menjana idea. Seterusnya, langkah untuk menguruskan pelaksanaan projek. Okey, untuk menguruskan projek melibatkan langkah kerja memperolehi peralatan, bahan dan juga berkemahiran supaya projek tu dapat disiapkan lah. Okey, so dalam langkah menguruskan projek ni perlu ada pengawalan, penjadualan dan juga perancangan. Okey, ni adalah 3 step penting dalam langkah pengurusan pelaksanaan projek ni. Okey, kalau di sekolah, bila sesuatu projek kita assign, bila kita suruh melakukan sesuatu tugasan, kita akan buat satu kumpulan. Okey, kita akan ada pelantikan, ada kumpulan, ada pelantikan ketua, ada pelantikan ahli kumpulan. Okey, contohnya macam ni. Pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk, pengurusan mockup atau model. Okey, ini adalah contoh organisasi pasukan projek di sekolah lah. So, apa kerja-kerja dia? So, ada pembahagian kerja lah. Okey. Pasukan projek di peringkat sekolah ni ikut kesesuaian projek lah. Kenapa? Sebabnya dia akan saling bergantung atau bekerjasama satu sama lain lah untuk menguruskan projek tersebut. Okey, untuk menjayakan projek tersebut. Okey, ni berikut adalah tugas pengurus projek. Okey, antara tugas utama pengurus projek, okey, tapi bersama ahli-ahlinya lah, adalah untuk melakukan 4 benda ni. 1, penentu utama. Okey, organisasi akan menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Mesti ada tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Okey, itu yang pertama. Okey. Pelanggan objek harus dikenal pasti tempoh untuk menyiapkan projek dan kos yang terlibat lah. Okey, itu yang pertama. Okey, kalau kata projek kamu tu nak siapkan bekas letak pensel. Okey, bekas letak pensel. Okey, nak siapkan bekas letak pensel. Berapa banyak nak siapkan? Okey, 10. Berapa modal, berapa kos yang perlu dilaburkan, berapa banyak nak jual kat siapa. Okey, semua tu kamu perlu. Okey, berapa hari kamu kena siapkan. Okey, kata cikgu kata, okey, sebulan kamu diberi untuk menyiapkan satu projek. Untuk kamu jual, perlu menyiapkan 30 satu dan dijual kepada kawan-kawan kamu. Okey, 30 projek ni kamu akan siapkan untuk dijual. Okey, selepas tu, kedua, penentu sub utama. Ni bukan sub. Yang pertama, penentu utama. Yang kedua, penentu sub utama. Pada peringkat ni, perancangannya lebih terperinci. Tadi, menentukan tujuan dan objektif. Berapa nak selesaikan apa semua. Okey, yang kedua ni, penentu sub utama ni, antara perkara yang dibincangkan ialah sumber kewangan, keperluan tenaga kerja atau pakar dan penyediaan perjanjian syarat serta keselamatan dan risiko. Ada duit ke? Mana nak cari duit? Ada berapa banyak kita nak kerja? Berapa orang yang sudi? Siapa yang pandai nak buat tu? Macam mana design kita? Okey. Semua tu dalam penentuan sub utama. Okey, seterusnya pengelolaan aktiviti. Pada peringkat ni, aktiviti yang terlibat adalah pembuatan dan pembangunan. Okey, masa ni kita akan buat produk dah. Okey, seperti menyediakan brief reka bentuk, pembuatan, penyediaan bahan dan juga konsep reka bentuk serta aliran tunai dilaksanakan. Okay, last sekali adalah matris organisasi atau pasukan. Okay, pada peringkat ni
akan dibentuk pasukan untuk menjalankan tugas khas. Ahlinya terdiri daripada latar belakang dan jabatan